Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Handsome Encik Khairi Jamaluddin. Dah agak dah. Menteri Belia dan Sukan Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Idris Harun, Presiden WEI. Bagi tepukan. Yang berhormat Datuk M. Saravanan, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Jamil Saleh, Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Yang berhormat Datuk Richard, Menteri di Jabatan Menteri Sumber Manusia dan Timbalan Menteri. Yang berbahagia Datuk Hajah Hatifah binti Ibrahim, Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Belia dan Sukan. Div kehormat, pegawai-pegawai kanan kerajaan, barisan-barisan ahli Exco dan Dewan Tertinggi Majlis Belia Malaysia. Seterusnya datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan dan seluruh ahli belia yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam satu belia, salam satu Malaysia. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya dapat kita bersama-sama pada petang ini berhimpun bagi meraihkan sambutan Hari Belia Negara 2015. Saya bagi pihak Majlis Belia Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas kehadiran yang amat berhormat Ayahanda Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia yang kita kasihi. Sesungguhnya yang amat berhormat dan belia tidak asing lagi ibarat isi dan kuku. Apatah lagi yang amat berhormat satu ketika dulu merupakan salah seorang individu yang memainkan peranan penting dalam pembangunan belia. Dan apa yang kita laksanakan sekarang ini adalah merupakan kelangsungan kepada perjuangan yang telah dicetuskan. Kehadiran yang amat berhormat pada hari ini bersama-sama dengan warga belia merupakan satu penghormatan yang tinggi dan pengiktirafan kepada kami warga belia dan jelas memperlihatkan keprihatinan dan komitmen tinggi daripada yang amat berhormat Datuk Seri khususnya kerajaan kepada belia. Untuk makluman semua, ini adalah kali pertama saya berdiri sini berucap sebagai Presiden Majlis Belia Malaysia di hadapan yang amat berhormat Datuk Seri. Sudah 3 kali YBKJ mengacuh-ngacuh saya, terutamanya di depan yang amat berhormat Datuk Seri dalam lift tadi. Tapi insya-Allah saya akan cuba membawa suara belia dengan baik, sebaik-baiknya. Yang amat berhormat Datuk Seri, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan serta saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Bersempena dengan sambutan Hari Belia Negara tahun ini, saya merasakan bahawa setiap belia dan anak muda mempunyai bakat dan potensi besar dan perlu diketengahkan agar tema sambutan penyerahan bakat atau Showcase of Talent mencapai matlamat dan dapat direalisasikan. MBM percaya dengan mengambil kira pendekatan 6E, iaitu engagement, empowerment, education, entrepreneurship, social enterprise dan experience yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri semasa merasmikan MPAT MBM Januari lalu, kita yakin ia mampu menjadi pemangkin kepada usaha berterusan segenap pihak dalam memartabatkan belia. Inovasi sosial merupakan pendekatan strategik bagi menangani masalah sosial dan perihal masyarakat dengan lebih efektif dan efisien. Ianya juga menambah nilai kepada masyarakat secara keseluruhannya berbanding pendekatan yang bersifat individu. Pemilihan tema inovasi sosial adalah kesinambungan agenda peantarabangsaan belia
yang dipilih pada konvensyen sama pada tahun lalu. Inovasi sosial merupakan pendekatan kreatif bagi menyerlahkan bakat dan potensi anak muda, bagi menggalakkan penglibatan aktif belia dalam pembangunan negara dari sudut ekonomi dan sosial. Konsep ini juga mampu mengajak masyarakat, khususnya anak muda, untuk keluar daripada kepompong biasa. Contohnya, dengan memulakan perniagaan yang berkaitan dengan keperluan setempat, merupakan kaedah inovasi yang dapat menyelesaikan bukan saja masalah pengangguran dan ekonomi golongan muda, termasuk masalah yang timbul di kalangan masyarakat setempat itu. Konvensyen kali ini memperlihatkan konsep forum digabungkan dengan elemen kreativiti dan santai, yang mana kita turut menampilkan pelukis, peta minda ataupun doodler dalam menterjemah hasil perbincangan dalam bentuk ilustrasi. Ilustrasi ini yang Amat Berhormat Datuk Seri kita rasakan merupakan satu wahana di mana kita dapat menerangkan perbincangan ini secara lebih berkesan kepada anak muda. Justru hasil ilustrasi tersebut akan dimuat naik ke dalam media sosial dan dikongsi bersama belia di luar sana. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Yang Berhormat Menteri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan serta sahabat-sahabat belia yang dirahmati Allah sekalian. Pemurnian Dasar Belia Negara 1997 sebagaimana yang telah dibentangkan di dalam MPBN dan Jawatankuasa Kabinet Pembangunan Belia yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri adalah sangat komprehensif. Sesi kepimpinan MBM kali ini Yang Berhormat Datuk Seri merupakan tahun yang getir untuk mempersiapkan barisan kepimpinan muda, dalam masa yang sama memastikan kepimpinan yang sedia ada akan terus terlibat dalam proses pembangunan belia. Dengan kata lain, persiapan ini perlu dilaksana secara berperingkat dan merentasi pelaksana, serta soft landing perlu ada supaya segala usaha yang kita lakukan dalam setiap gerakan belia ini dapat dinikmati secara bersama oleh semua pihak yang terlibat. Maka, selain daripada Kementerian Belia dan Sukan, kerajaan secara keseluruhannya dalam tempoh masa transisi ini, kami bagi pihak Majlis Belia Malaysia memohon Yang Amat Berhormat Datuk Seri lihat kepada bagaimana cara boleh membantu MBM dan Kementerian Belia dan Sukan bagi memugar dan membentuk kepimpinan belia pada peringkat akar umbi sehinggalah ke pucuknya. Dengan usaha ini, dengan dokongan dan sokongan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri, insya-Allah kita akan dapat melihat kebolehcapaian pelaksanaannya secara meluas pada masa yang tersebut. Sebagai asas kepada kelangsungan ini juga, MBM telah mencerna MIB ataupun MBM in Business sebagai satu pelan pembangunan untuk masa hadapan MBM. Bersama-sama dengan keseluruhan 38 badan gabungan kami telah berbincang, telah menggarap idea dan menghadapi pelan perancangan ini di semua peringkat. Umumnya Yang Amat Berhormat Datuk Seri, dapat saya simpulkan 4 unsur penting yang memerlukan kepada bantuan dan dukungan daripada kerajaan yang terdapat di dalam MIB, iaitu yang pertama, kepimpinan dan pengurusan. Yang kedua, kerja kesukarelaan. Yang ketiga, platform digital atau social media. Dan yang keempat, pengantarbangsaan belia Malaysia. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Yang Berhormat Menteri, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sahabat belia yang dirahmati Allah sekalian. Secara umumnya kita semua tahu, media sosial memainkan peranan yang begitu signifikan di kalangan golongan muda masa kini. Ia mudah, trendy dan senang digunakan dan telah menjadi satu platform yang paling berkesan dalam perkongsian dan penyebaran informasi, indoktrinasi, gaya hidup dan pelbagai lagi. Belia perlu didekati dan dilibatkan dalam usaha penyerlahan bakat mereka, mendengar idea mereka dan pandangan mereka melalui platform digital media ini. Bagi maksud itu,
Majlis Belia Malaysia melalui Plan MIB juga punya harapan yang besar agar aplikasi rangkaian radio dan TV belia secara online dapat direalisasikan atas nama Majlis Belia Malaysia. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, pengantarbangsaan belia khususnya di Malaysia mendepani komuniti ASEAN telah menjadi gerak kerja MBM sejak Malaysia dipilih sebagai pengurusi ASEAN tahun ini. Kita menyedari bahawa pergerakan belia selain daripada menumpukan kepada pemerkasaan belia di akar umbi, kita juga perlu menjangkau persoalan global sebagai salah satu daripada elemen pemerkasaan dalam pembangunan belia di negara kita. Berdasarkan kajian oleh ASEAN Studies Center of the Institute of Southeast Asian Studies, Singapura 2014, menunjukkan bahawa belia Malaysia mempunyai sikap yang positif terhadap ASEAN. Namun, belia Malaysia tidak pasti cara untuk menterjemahkannya dalam bentuk tindakan. Di sinilah MBM memainkan peranan untuk membantu para belia dalam proses penterjemahan ASEAN dalam bentuk tindakan yang bermanfaat untuk aspek kehidupan seharian belia-belia di negara kita. MBM telah menjalankan gerak kerja Forum Belia Celik Komuniti ASEAN di seluruh negara dan didapati usaha penyegaran isu serantau ini mendapat tempat utama di kalangan belia dan perlu terus digerakkan. Kesempatan negara kita Malaysia mempengerusikan ASEAN perlu diguna sebaik mungkin dan perlu untuk seize the moment bagi matlamat penyegaran rasa cakna golongan belia, terutamanya belia akar umbi terhadap isu serantau ini. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Yang Berhormat Menteri, Datuk-datuk, tuan-tuan, sahabat-sahabat belia yang saya kasihi sekalian. Untuk sekian kalinya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, MBM melalui ruang MPBN dan Majlis Konsultasi Bajet Negara telah menyuarakan agar dana tabung pembangunan kemahiran atau TPK agar dapat dipertingkatkan daripada hanya 300 juta kepada mungkin 1 bilion bagi memberi lebih banyak ruang kepada golongan muda khasnya untuk menceburi bidang kemahiran. Melalui program Satu Belia Satu Kemahiran 1B1K MBM, MBM telah berjaya membantu 4,000 lebih orang belia untuk mendapatkan peluang latihan kemahiran dan penempatan kerjaya. Kita yakin jika kerajaan sanggup menambah dana ini, kita akan dapat lebih menambahkan lagi bilangan-bilangan belia berkerjaya untuk diisi dalam industri yang ada dalam negara kita. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, sempena Hari Belia ini, saya terpanggil untuk menyentuh sedikit tentang GST. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, banyak runtutan rakyat yang kita terima. Kita tak boleh nafikan perkara itu. Saya dan MBM yakin GST sebagai sebuah dasar kerajaan adalah sangat baik. Jika tidak, takkan mungkin begitu banyak negara laksanakannya. Tapi mungkin dalam ekosistem mekanisme pelaksanaan itu mungkin ada apa-apa yang kurang. Tetapi MBM dan semua 38 badan gabungan akan menggerakkan semua sukarelawan seluruh negara untuk menjadi ejen mata dan telinga kerajaan di akar umbi. MBM melalui badan gabungannya seperti Gerakan Belia 4B, MAYC, GPMS, Majlis Belia Negeri, MIYC, dan semua badan gabungannya dengan ini menyatakan kesediaan solidariti kami untuk berkhidmat kepada negara dengan mengisytihar perang kepada pihak yang tidak bertanggungjawab yang menyebabkan rakyat tertekan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, ini ikrar daripada Majlis Belia Malaysia. Tidak ada siapa-siapa boleh pertikaikan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, akhir sekali saya menyatakan bahawa MBM akan terus bersama kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak dan khususnya Kementerian Belia dan Sukan yang dipimpin oleh YBKJ
dalam memperkasakan pembangunan belia. Ingatlah sahabat-sahabat belia sekalian, you must be the change you wish to see in the world. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Saudara Muammar Gaddafi, Presiden MBM. Baiklah, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Hari ini hari yang bersejarah. Pada hari ini sempena dengan sambutan Hari Belia Negara tahun 2015, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Muhammad Najib akan melancarkan Dasar Belia Malaysia yang akan menggantikan Dasar Pembangunan Belia Negara tahun 1997. Dasar Belia Malaysia adalah sejajar dengan pengumuman yang telah dibuat oleh Perdana Menteri pada pembentangan belanjawan yang lepas, iaitu sejajar dengan Pelan Transformasi Belia Negara. Penyataan Dasar Belia Malaysia ialah memperkukuhkan dan menyerlahkan potensi modal insan belia sebagai pemacu pembangunan strategik negara pada masa hadapan, berpandukan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Di bawah Dasar Belia Malaysia ini ada 3 matlamat. Matlamatnya adalah meningkatkan keterlibatan belia sebagai warga bertanggungjawab dalam inisiatif di peringkat negara, serantau dan antarabangsa. Menyerlahkan potensi setiap individu belia dengan meraihkan kepelbagaian dan kelainan masing-masing. Memperluas akses kepada bidang keutamaan serta inisiatif pembangunan belia untuk dimanfaatkan oleh semua kumpulan sasaran. Dasar Belia Malaysia ada 4 konsep. Konsep pertama, had umur setara piawaian antarabangsa. Konsep 2, holistik dan berpandukan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Konsep 3, futuristik, relevan dan terkini. Konsep 4, merentas pelaksana dan generasi. Salah satu perubahan besar yang akan datang dengan Dasar Belia Malaysia ini adalah takrifan umur belia. Kalau dulu belia adalah di antara umur 15 hingga 40 tahun. Tetapi oleh kerana kita nak segerakan dan kita nak percepatkan lagi proses peremajaan kepimpinan negara. Sebab itu di bawah Dasar Belia Malaysia, kita ambil langkah yang berani untuk kita tukar, kita mencadangkan supaya takrifan umur itu adalah antara 15 hingga 30 tahun. Tetapi pelaksanaannya bukannya hari ini. Pelaksanaannya adalah pada tahun 2018. Di bawah Dasar Belia Malaysia juga buat kali pertama kita pecahkan pada kumpulan-kumpulan sasaran yang lebih tepat untuk kita menjayakan dasar dan juga program yang boleh sampai kepada sasaran kita. Antaranya adalah belia bersekolah, belia pengajian tinggi, belia berkerjaya, perkumpulan belia, belia masa, belia Malaysia antarabangsa, belia minoriti dan golongan terpinggir dan belia berisiko. Bagi kita memastikan bahawa perjalanan Dasar Belia Malaysia dan juga Hala Tuju dan lebih penting lagi impak program itu sampai kepada sasaran yang sebenar, kita telah pilih beberapa bidang keutamaan untuk menjadi fokus pengkhususan Dasar Belia Malaysia. Bidang keutamaan ini adalah pendidikan dan latihan kemahiran, kenegaraan dan jati diri, gaya hidup sihat dan sejahtera, kepemimpinan, kesukarelawanan dan masyarakat sivil, keusahawanan, penyelidikan dan inovasi, profesionalisme kerja belia dan pengiktirafan. Di bawah konsep Dasar Belia Malaysia, kita ingin melihat kepada pembangunan belia yang positif berdasarkan kepada 8C. 8C itu adalah caring, competent, character, confident, cooperation, considerate, competitive dan contribution. Teras kedua Dasar Belia Malaysia adalah falsafah dari belia untuk belia. Kerajaan percaya bahawa hari ini kita harus bagi ruang dan peluang kepada belia sepenuhnya. Pemerkasaan belia itu bukan hanya retorik, tetapi kita kena bagi ruang dan kita juga kena sediakan pentas bagi anak muda untuk melakar masa depan mereka sendiri. Teras ketiga adalah belia sebagai sumber dan aset negara. Melalui Dasar Belia Malaysia, kita mengiktiraf bahawa setiap belia mempunyai kemahiran yang berbeza. Konsep penting dalam DBM adalah konsep merentas pelaksana. Maksudnya semua mesti terlibat. Menjayakan Dasar Belia Malaysia bukan hanya tugas Kementerian Belia dan Sukan. Ini adalah tugas setiap kementerian yang ada dalam kerajaan. Pada tahun 2035,
Kita mahu belia yang ada kekuatan spiritual, ketahanan mental, kreatif, inovatif. Kita mahu belia yang mengamalkan gaya hidup yang sehat, yang sayangkan negara, yang mahu supaya menjadi sebahagian daripada pembangunan negara untuk kita menjayakan Malaysia, negara kita. Dasar Belia Malaysia adalah satu dokumen, satu perancangan penting untuk kita sampai ke arah tersebut. Marilah sama-sama kita menjayakan Dasar Belia Malaysia yang dilancarkan oleh Perdana Menteri pada hari ini sempena dengan Hari Belia Negara tahun 2015. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berhormat Saudara Khairy Jamaluddin, Menteri Belia dan Sukan, Yang amat berhormat Datuk Seri Idris Harun, Ketua Menteri Melaka, dan Presiden Wei, Yang berhormat Datuk Seri Richard Riot, Menteri Sumber Manusia, Yang berhormat Timbalan-timbalan Menteri, Datuk Sarvanan dan Datuk Ismail, Saudara Muammar Gaddafi, sedap stresnya Gaddafi, Presiden Majlis Belia Malaysia, dan rakan-rakan ahli exco-nya yang cukup bersemangat. Ketua Setiausaha Kementerian, Ketua Pengarah Belia, dan dev-dev jemputan, seterusnya yang kita raikan, warga Belia. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat bersama-sama untuk melancarkan sambutan Hari Belia Negara pada tanggal 15 Mei setiap tahun. Sambutan ini telah kita mulakan sejak tahun 1964. Selama 51 tahun, saban tahun kita menyambut Hari Belia Negara. Hari ini ada kelainan dan saya anggap sebagai satu detik yang begitu bersejarah. Kerana hari ini kita bakal melancarkan Dasar Belia Negara yang baru. Kita sambut Hari Belia kerana kita nak memberi pengiktirafan pada belia. Bukan sekadar lip service saja. Bukan secara simbolik. Tetapi kita sentiasa sebagai sebuah kerajaan memikirkan pengisiannya. Bagaimana melalui dasar-dasar kita, melalui program-program kita, kita boleh menterjemahkan belia sebagai aset yang cukup ternilai pada negara kita. Bagaimana kita boleh menentukan kepemimpinan negara, kesinambungannya, jayanya masa depan negara bergantung kepada belia hari ini yang mesti kita perkasakan, mesti kita upayakan, mesti kita bangunkan, mesti kita libatkan, mesti kita terapkan nilai, akhlak, ilmu, kemahiran, keusahawanan dan semangat jati diri, cinta pada negara untuk membentuk Malaysia yang lebih hebat,
Malaysia yang lebih unggul, Malaysia yang lebih berjaya. Dalam sejarah, kalau kita sebut sejarah sirah Nabi Muhammad SAW, rakan-rakannya orang muda belaka. Baru-baru ini saya lihat dalam internet kejatuhan Byzantine Empire oleh Sultan Mahmud yang pertama, umurnya 21 tahun. Menjadi panglima utama menjatuhkan kota Konstantinopel, mulanya Empire Ottoman Empire. Umur 21 tahun. Dapat memikirkan, kalau dulu orang sebelum itu orang serang Konstantinopel dari laut. Kubu kuat berdepan. Tetapi apa Sultan Mahmud pertama buat? Ini saya nak sebut berfikir luar kotak secara kreatif. Dia bawa kapal atas darat. Siapa boleh fikir kapal boleh bergerak atas darat? Sultan Mahmud umur 21 tahun boleh berfikir sedemikian. Jadi dia serang Konstantinopel dari arah yang tak terfikir oleh musuh. Jatuh kota Konstantinopel. Ini sebagai contoh. Bila saya tengok dasar belia negara, antaranya ialah untuk memaksimumkan potensi setiap belia. Saya setuju sangat. Setiap daripada kita berpotensi. Berpotensi. Misalnya, kalau kita lihat dari segi pekerja yang mahir, sebab Menteri Sumber Manusia ada sini. Soal kemahiran. Berapa peratus pekerja yang mahir, highly skilled? Berapa? 23% saja. Bererti bahawa sebahagian besar yang tidak ada kemahiran ataupun ada kemahiran yang sederhana. Cuba kalau kita convert semua menjadi pekerja yang mahir di kalangan belia kita. Sebab kita sudah masuk kategori, kita dah kategoriskan belia sekarang ini. Jadi kalau setiap daripada belia kita menjadi pekerja yang mahir, mempunyai kemahiran yang tinggi, potensi negara kita akan dapat kita lonjakkan ke tahap yang jauh lebih tinggi. Contoh mudahnya, konsep the last mile. Seorang yang ada kemahiran kimpalan umpamanya dari giat marah. Mungkin kalau dia kerja, dia dapat 2-3 ribu. Mungkin. Tapi kalaulah daripada seorang yang mempunyai kemahiran kimpalan, dia dapat kelulusan yang lebih tinggi, dia jadi seorang yang mahir sebagai underwater welder dalam bidang oil and gas. Gajinya berapa? 10,000. That is the concept yang saya nak letakkan dalam minda setiap pada kita. Lihat kepada usaha the last mile. Kalau kita berpotensi nak sebut tentang potensi belia, fikir. Kalau kita buat sedikit saja investment, kalau kita ada inisiatif yang sedikit lagi, potensi sebenarnya maksimal dapat direalisasikan. Inilah yang mesti kita tanam. Go for the last mile. Boleh? Ini nak belia macam inilah. Sebab dah sampai itu sayang. Jangan ada semangat ataupun sikap ala kadar. Semangat ataupun sikap bahawa kepuasan, kita sudah puas hati dengan pencapaian yang mediocre ataupun pencapaian yang sederhana, tetapi kita tidak mencabar diri kita untuk mencapai potensi
Saya tengok daripada Dasar Belia Negara tu, antara yang saya tertarik hati, potensi individu. Inilah yang saya nak tekankan. Sebab itulah dalam rancangan Malaysia ke-11 nanti kita akan muatkan program yang lebih besar untuk kemahiran dan technical education. Dan inilah yang akan kita beri pada beliau. Masuk peranan, saya nak sebut peranan Kementerian Belia dan Sukan. Saya dah tugaskan Menteri Belia dan Sukan bersama dengan Menteri Pertahanan. PLKN itu, kita nak buat program yang baru. Setiap kamp PLKN itu, kita akan jadikan sebagai pusat menjana belia yang mempunyai kemahiran yang tinggi. Dan daripada itu bukan saja kemahiran, tapi mesti ada jati diri yang kokoh, semangat patriotisme. Jangan dia jadi rekrut pada IS umpamanya. Ini kita mesti tanam. Belia macam inilah kita nak. Dan belia yang dapat membantu ke arah pengokohan negara kita. Membina nation building kita. Inilah saya harap perkara yang kita akan lakukan. Dan saya juga ingin melihat kepada perubahan paradigma kita. Ya, paradigma kita. Maknanya, misalnya kalau kita masuk universiti, keluar pada sekolah pun, kita fikir nak cari pekerjaan. We want to be a job seeker. Saya nak lebih daripada kita menjadi job creator. Ini lebih mencabar. Bukan saja job seeker, job creator. Sebab tu kita buat magic, pusat latihan keusahawanan. Kita nak bagi latihan keusahawanan. Kita nak mereka supaya sanggup menjadi usahawan. Walaupun usahawan kecil, tetapi boleh menjadi usahawan yang berjaya. Kita akan bangunkan 3 youth city tak lama lagi. Dan di youth city ini, kita akan tempatkan ruang perniagaan kepada belia. Malah saya dalam kepala saya dah lihat. Misalnya bila kita laksanakan MRT ni nanti. Saya dah turun pada stesen di TRX, saya tengok. Hebat. Dulu saya turun di Marble Arch, Tottenham Court Road. Kalau orang Kelantan sebut Tottenham Court Road. Sorry, itu joke je ya. Bukan nak perli pada orang Kelantan, tapi hebat, stesen kita yang baru ni jauh lebih hebat daripada di England. Hebat daripada New York nanti. Saya dapat gambarkan tempat-tempat ruang di mana belia-belia boleh berniaga. Inilah the new Malaysia yang kita sama nak bangunkan. Saya hendak melalui Dasar Belia Negara ini, kita sama-sama menjadi rakan kongsi. Menjayakan bukan sahaja dasar itu sendiri, tapi Dasar Belia Negara dalam konteks menjayakan Malaysia, negara kita yang tercinta. Dan saya akan bantu saudara Muammar Gaddafi. Ya, dia sebut kat saya sebab dia pertama kali berucap depan saya, dia tak minta peruntukan. Tapi bila dah duduk tu dia bisik kat saya. Pandai dia. Jadi saya nak bantu MBM. Ya, saya nak bantu. Jayakan Dasar Belia Negara. Dan saya tertarik hati bila MBM nak bantu untuk penerimaan rakyat dari segi GST. Ya, benar. Saya tahu banyak ada. Dasar tu cukup baik. Dasar tu ialah untuk jangka panjang kepentingan negara. Kita sebagai kerajaan tak boleh ambil keputusan yang populis saja, tetapi merugikan negara. Kita mesti ada political and moral courage to do the right thing for the future of Malaysia. Ini dia. Ya, tak apa. Sikit-sikit orang tembak kita, saya dua, tak apa. Tembak saya.
Tak apa, tapi yakinlah, saya yakin nama itu saya tidak lain dan tidak bukan. Tidak lain dan tidak bukan kerana masa depan Malaysia dan rakyat. Itu. Bila hasil kita kuat ni nanti, kita akan buat lebih banyak lagi. Dan saya akan melakukan keputusan yang transparan. Kalau kita ada hasil tambahan, saya akan beritahu pada rakyat, dana tambahan ini kita belanjakan untuk rakyat. Jadi, bila kita sebut dari belia untuk belia, GST juga dari rakyat untuk rakyat. Ini saya nak kata. Tak payahlah jadikan modal politik, tidak. 165 negara di dunia cannot be wrong. Satu. Kedua, banyak yang tak bayar cukai. Adil ke tidak orang tak bayar cukai? Tak adil, dia dapat free. Segala-gala dia dapat free. Dia tak bayar cukai, dia mengelat. Dia tak bayar cukai, yang bayar orang yang makan gaji. Tak adil. Tak adil pada belia yang bayar cukai. Kita semua mesti bayar cukai secara progresif. Jadi sebab itulah ada yang tak suka GST sebab selama ini dia tak bayar cukai. Jadi dengan cara seperti ini, adillah negara kita. Semua mainkan peranan, dan bila negara kita kuat dari segi hasil, kita boleh memacu perubahan yang lebih besar. Saya ucap terima kasih pada saudara Muammar Gaddafi. Saya kira saudara Gaddafi dah lulus ujian yang pertama. Dan saya juga nak ucap tahniah pada saudara Khairi Jamaluddin. Saya nak tengok hari ini dia pakai stokin merah ke tidak. Obviously dia pakai stokin merah. Dan kerana dasar belia negara ini sesuai dengan zaman dan berbentuk futuristik sampai tahun 2035. Jadi tahniah saya ucapkan pada beliau dan pada KBS, pada semua pihak. Terima kasih, dan insya-Allah saya akan terus bantu kejayaan dasar belia negara dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan sukacitanya melancarkan Hari Belia Negara dan Dasar Belia Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan kini kami menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk ke pelancaran diiringi oleh Yang Berhormat Menteri Khairi Jamaluddin sebagai simbolik untuk pelancaran Dasar Belia Malaysia.